Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, Shalom. 亲爱的弟兄姐妹们，大家平安。 Ya, Bapak Ibu, Saudara, kalau kita melihat Ko Liping memimpin puji-pujian, ini sesuatu hal yang luar biasa. 如果我们看李平兄带领赞美敬拜，真的很了不起的一件 Kalau 事。 setiap Rabu kita memuji Tuhan dengan cara demikian, saya yakin kita semuanya lebih muda 10 tahun. 如果我们每首歌用这样的方法唱，我们都可以年轻10岁。 Ya, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa sebenarnya gereja Metodis ada gereja yang memuji Tuhan. 我们可以看到卫理教会其实是一个赞美上帝的教会。 Sebenarnya cara ibadah yang bagaimana kita juga bisa melakukannya. 其实什么样的方式去崇拜，我们也可以做到的。 Saya punya keyakinan Ko Liping punya talenta memimpin pujian. 我相信李平兄在带领赞美敬拜这方面是很有天赋的。 Lalu setiap Rabu nanti Ko Liping yang pimpin. 所以每个星期三，李平兄要带领赞美敬拜， Nah, jadi saya harap kita semua dukung. Amin. 我们必须要支持。 Puji Tuhan, diterangkan. Oke, yuk kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami benar-benar dan sungguh-sungguh bersuka cita. Kami boleh bersama-sama berkumpul memuji, memuliakan Engkau, dan kami juga mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Urapi kedua hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasan untuk menyampaikan firman-Mu yang sempurna. Kami berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pada suatu hari saya bersama dengan Semu mendampingi pendeta Advances di dalam liburan ke Malaysia. 有一天，牧师和师母陪同 Advances 牧师到马来西亚去旅行。 Karena pada saat itu pendeta Advances bersama dengan Semunya juga cuti datang Indonesia, kami membawa dia jalan-jalan ke Malaysia. 因为当时 Advances 牧师和他的师母也正在到印尼度假，所以我和师母也带他去马来西亚度假。 Setelah beberapa hari di Malaysia, 到马来西亚的几天以后， ya pada hari H menjelang pulang, 就在回去的当天， ya paspor daripada Semu saya hilang. 是牧师的师母的护照不见了。 Ya, Semu saya maksudnya ya, Semu saya paspornya hilang. 有牧师的师母的护照不见了， Sehingga pada saat itu saya berusaha mencari di resepsionis. 所以我到接待处那边去问， Resepsionis mengatakan tidak ada. 接待处的人也说没 Saya 有看到 bertanya。Satpam hotel. 我也问那个保安人员， Satpam hotel juga katakan tidak ada. 保安人员也说没有看 Ya, 到。 dalam hati kami terus berdoa. 然后我们在心里一直的祷告， Karena sebentar lagi sudah mau pergi ke bandara. 因为我们再一下子就要到机场了。 Pada saat itu Semu saya, kita sedang sarapan, akhirnya Semu saya balik ke kamarnya. 本来我们在吃早餐，但是师母回到她的房间， Dia pergi ke kamar, kemudian dia berdoa di sana. 然后到房间里面祷告。 Ketika dia berdoa, 当他祷告的时 di dalam 候， suara hatinya seakan-akan Tuhan berkata kepada dia, 在他的心里就听见上帝对他说 pasportmu ada di tas kamera.：“ 你的护照在你的相机包里。 Lalu di dalam hati waktu doa dia masih berdebat dengan Tuhan. ”当时他还和上帝辩论， Gak mungkin itu paspor ada di tas kamera. 护照不可能会在相机的 Karena 包 selama 里， ini tidak pernah taruh paspor di tas kamera. 因为师母没有放过护照在相机包 Tapi 里。 karena suara hati yang begitu jelas, 但是在他的心里听到那么清晰 akhirnya 的声 dia 音， selesai doa, dia membuka tas kameranya. 他祷告后就把那个包开起来， Dan benar paspor ada di sana. 就真的那个护照就在相机包里面。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， kadangkala di dalam kondisi-kondisi terdesak kita berusaha berjuang dengan cara kita. 有时候在紧迫的时间里，我们设法用自己的方式去解决问题。 Kita berusaha dengan sekuat tenaga kita. 我们用尽了我们的力量， Dan bukan tidak mungkin sampai-sampai kita lupa untuk berdoa. 也有可能导致我们忘记了去祷告。 Padahal Tuhan kadangkala ingin menolong kita.
其实上帝是要帮助我们的， Tuhan hendak memberitahu kepada kita. 上帝想要告诉我们， Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， kisah semu saya ini mengingatkan saya akan seseorang yang kehilangan jam tangan di sebuah tumpukan jerami. 师母的故事也提醒了我，有一个故事关于一个人把他手表掉在一个稻草堆里。 Ketika dia kehilangan jam tangannya, 当他丢失他的 dia 手表的 berusaha 时候， menyuruh orang untuk membantu mencari jam tangannya. 他就找一些人来帮他找他 Tetapi 的手 tidak 表， seorang pun bisa menemukannya. 但是没有一个人能够找到。 Sampai suatu ketika tidak ada orang lagi, 当到一个时候没有人了， di tengah-tengah keheningan terdengar suara detak jam. Tek, 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 tek. 在非常安静的情况里，他听到手表的声 Dan 音。 pada saat itulah dia menemukan jam tangannya. 就在那个时刻，他找到了他的手表。 Bapak Ibu Saudara, berdiam diri berdoa itu ada sebuah kekuatan bagi umat Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，当我们安静下来祷告的时候，那是我们身为基督徒的力量。 Dalam berdoa, kita bukan hanya berbicara kepada Tuhan. 当我们祷告的时候，我们不只是对上帝说话， Sebenarnya Tuhan juga hendak berbicara kepada kita. 其实上帝也想对我们说话。 Tuhan punya banyak cara untuk berbicara kepada kita. 上帝会透过很多的方式对我 Tuhan 们 bisa 说话。 berbicara melalui suara hati kita. 上帝会透过我们的心里的声音 Tuhan 对我 bisa 们说 berbicara 话。 kepada kita, mengingatkan kita akan firman-Nya bagi kita. 上帝会透过他自己的话语来对我们说话 Dan，masih banyak cara lagi. 还有等等其他 Oleh 的 sebab 方 itu 式。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 所以，亲爱的弟兄 hari 姐 ini 妹， ketika kita berbicara tentang doa bagi keluargaku. 所以今天当我们提到为我们家人祷告的时 Ini 候， sebuah topik yang sangat-sangat penting. 这是一个非常重要的题目， Karena kita semua punya keluarga. 因为我们每个人都有家人。 Bahasa Mandarin mengatakan cia-cia有本难念的经. 中文有一句成语说：“家家有本难念的经。” Setiap keluarga punya pergumulan dan permasalahan masing-masing. 每个家庭都有他的自己的 Ada 问题， sukacita yang harus dihadapi, 有喜乐， juga ada duka cita yang harus dihadapi. 也有一些痛苦必须面对。 Di dalam sukacita kita patut bersyukur berdoa kepada Tuhan. 在喜乐的时候，我们一定要感恩上，对 Di 上帝 dalam 有感恩。 pergumulan kita juga butuh berdoa kepada Allah. 在面对挑战和苦难的时候，我们也必须要祷 Hari 告 ini。kita akan belajar daripada Bapa orang beriman. 今天我们要向信心之父来学习。 Siapa Bapak orang beriman? 信心之父是谁？ Siapa? Bapak Abraham. 就是亚伯拉罕。 Kita akan melihat bagaimana Bapak Abraham berdoa bagi keluarganya. 我们将一起看亚伯拉罕将怎么样为他的家人祷告。 Kejadian 18 ayat 16 sampai 23. 我们来看圣经创世纪18章16到23 Karena 节。 ayat firman Tuhan cukup panjang, saya akan membaca dalam bahasa Indonesia saja. Kemudian orang-orang itu berdiri untuk melanjutkan perjalanan. Mereka memandang ke arah Sodom dan Abraham berjalan bersama mereka untuk mengantar mereka. Tuhan berkata, haruskah aku menyembunyikan dari Abraham apa yang akan kulakukan sekarang? Sedangkan Abraham akan menjadi satu bangsa yang besar. Dan di dalam dia seluruh bangsa di bumi akan diberkati. Karena aku telah memilihnya supaya ia memerintahkan keturunannya untuk hidup sesuai jalan Tuhan dengan cara melakukan kebenaran dan keadilan. Sehingga Tuhan akan memberi kepada Abraham apa yang telah dijanjikan Allah kepadanya. Kemudian Tuhan berkata, karena banyaknya teriakan tentang Sodom dan Gomora dan bahwa dosa mereka sudah sangat berat. Aku akan turun untuk melihat apakah mereka telah melakukan seperti dalam cerita yang telah sampai kepadaku itu. Jika tidak, aku akan mengetahui yang sebenarnya. Jadi, mereka berpaling dan berjalan menuju Sodom. Tetapi Abraham masih berdiri di hadapan Tuhan. Lalu Abraham mendekat dan bertanya, apakah engkau benar-benar akan membinasakan orang-orang baik bersama-sama dengan orang jahat? Bapak Ibu Saudara, nas firman Tuhan yang kita baca ini adalah pada saat Abraham bertemu dengan 3 orang. 我们刚才所读的经文，就是当亚伯拉罕遇见3个人。 Ya, 3 orang tamu ini adalah representasi atau kehadiran Tuhan dan 2 malaikatnya.
这个3个人代表了上帝和他的2个使者。 Kalau kita memperhatikan di dalam perikop sebelumnya, 如果我们看前一段的经文， Tuhan telah berjanji kepada Bapak Abraham bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa dan Sarah istrinya akan melahirkan seorang anak. 我们可以看到上帝已经应许亚伯拉罕，他将成为多国之父，并且撒拉将生下一个儿子。 Dan pertemuan itu adalah bagian daripada rencana besar Allah mengenai terbentuknya bangsa Israel. 而这个会面是关于以色列民族形成的一个伟大的计划。 Di dalam pertemuan itu juga Tuhan memberitahu pada Abraham tentang rencananya untuk memusnahkan Sodom dan Gomora. 就在那个会面里面，上帝告诉亚伯拉罕，他的计划将要毁灭所多玛和恶摩拉， Karena kejahatan yang besar di Sodom dan Gomora. 因为他们都罪恶深重。 Sesungguhnya apa yang dinyatakan itu menunjukkan keadilan Allah dan kasih Allah yang dinyatakan. 其实这显示了上帝的公平和上帝的爱， Keadilan daripada Allah atas dosa manusia 就是上帝对人类罪恶的公平， dan kasih daripada Allah sehingga Abraham berdoa bagi Sodom dan Gomora. 而上帝的爱允许亚伯拉罕为所多玛和俄摩拉祷告。 Salah satu alasan Abraham berdoa bagi Sodom dan Gomora 其中一个理由，为什么亚伯拉罕要为所多玛和俄摩拉祷告？ karena di kota itu ada keluarganya, keponakannya berada di sana, 因为在那个城市有他的家人，就是他的侄子， yaitu Lot dan keluarganya. 就是罗德和他的家人。 Oleh karena keluarganya itulah Abraham berani bernegosiasi dengan Allah. 就是因为他的家人，亚伯拉罕勇敢和上帝谈判。 Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 25 dan seterusnya, 如果我们可以从25节看起， di sana bagaimana Abraham berkata, jauhlah darimu untuk melakukan hal itu, untuk membinasakan 50 orang saleh bersama-sama dengan orang jahat. Tidakkah hakim seluruh dunia akan melakukan yang benar? Tuhan berkata, jika aku mendapati 50 orang saleh di kota Sodom, aku akan menyayangkan tempat itu demi mereka. Lalu Abraham menjawab dan berkata, sesungguhnya aku memberanikan diri untuk berbicara pada Tuhan, sekalipun hanyalah debu dan abu. Seandainya 45 orang. Tuhan berkata, aku mendapati 45 orang saleh di sana, dia juga tidak akan memusnahkannya. Sampai Abraham juga berbicara lagi kepadanya, seandainya ada 40 orang saleh yang ditemukan di sana. Tuhan berkata, aku tidak akan membinasakan kota itu demi ke-40 orang saleh. Sampai Bapak Ibu Saudara memperhatikan, tawar-menawar tersebut berlanjut sampai akhirnya Abraham berkata, kiranya Tuhan jangan murka terhadapku. Izinkan aku berbicara untuk terakhir kalinya, bagaimana jika hanya 10 orang saleh saja yang ditemukan di sana. 这个讨价还价的事件呢，发生一直持续到亚伯拉罕最终说：“求主不要动怒，我再说一次，假若在那里有10个人呢，你为这10个人的耶和华说，为这个10个人的缘故，我也不毁灭那城。” Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐 kalau 妹， kita memperhatikan singkat cerita, ternyata 10 orang saja tidak didapatkan di kota itu. 长话短说呢，连10个人在那个城市里都没有进前的10个人， Sehingga penghakiman Allah tidaklah dapat terhindarkan. 所以上帝的审判是无法避免的。 Dari kebenaran ini kita akan belajar ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. 从这段经文，我们可以学到3个真理。 Yang pertama, 第一个真理， pentingnya menjaga relasi dengan Tuhan. 以上帝保持亲密关系的重要性 Kita。bisa melihat Abraham begitu intim dengan Tuhan. 我们能看到亚伯拉罕和上帝有非常亲密的关系， Abraham tidak segan-segan bernegosiasi kepada Tuhan. 他也毫不犹豫的和上帝谈判。 Hal ini menunjukkan satu kepercayaan tingkat tinggi kepada Allah. 这表示了亚伯拉罕对上帝是何等的信任。 Dan di dalam firman Tuhan ini juga memberitahu pada kita, oleh karena relasi yang intim itulah Abraham mengerti kehendak daripada Allah. 这段经文也告诉我们，因着那么亲密的关系，亚伯拉罕也知道上帝的旨意。 Atau dengan kata lain, oleh karena relasi yang intim inilah Allah memberitahu kepada Abraham kehendaknya. 也因着这亲密的关系，上帝告诉了亚伯拉罕他的心意。 Dan apa yang dinyatakan Allah kepada Abraham tidak diketahui oleh siapapun, termasuk keluarganya sendiri.
而上帝告诉亚伯拉罕的事情，没有一个人知道，甚至亚伯拉罕的家人也不知道。 Bapak Ibu Saudara, menjaga relasi intim dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. 亲爱的弟兄姐妹，和上帝保持亲密的关系，对我们每个人来说都非常重要。 Bukan tidak mungkin Allah hendak berbicara kepada kita melalui hubungan kita tentang keluarga kita masing-masing. 很有可能透过我们和上帝的亲密关系，上帝想要告诉我们关于我们家人的事。 Ketika Abraham tawar-menawar kepada Allah, 当亚伯拉罕和上帝谈判、讨价还价的时 dia 候， mengungkapkannya secara transparan dan jujur di hadapan Tuhan. 他在上帝的面前是坦诚的， Seakan-akan tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. 就好像没有一件事在上帝的面前是看不透的。 Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih. 我们也是如此， Relasi kita yang intim dengan Tuhan 我们和上帝亲密的关系 sanggup membuat kita mengutarakan seluruh isi hati kita kepada Allah. 能够使我们把我们所有的心事告诉上帝， Sama seperti Abraham dengan sopan dia mengutarakan keinginannya di hadapan Tuhan. 就好像亚伯拉罕以非常恭敬的态度把他的心愿告诉上帝。 Ini prinsip yang pertama bagi kita di tengah-tengah keluarga. 这是对我们来说可以学习的第一个 Setiap 原 anggota 则。 keluarga menjaga relasi yang intim dengan Tuhan. 每一个家庭成员都保持与上帝的一个亲密关系， Berusaha mencari kehendak yang daripada Tuhan. 学习去寻找上帝的旨意， Mengerti kehendak daripada Allah. 明白上帝的旨意， Mengungkapkan seluruh curahan hati kita kepada Tuhan. 把我们的心意告诉上帝。 Ini hanya bisa terjadi bila kita punya relasi yang intim dengan Tuhan. 这能够发生，如果我们和上帝有亲密的关系。 Pelajaran yang kedua, 第二个功课， di dalam firman Tuhan ini juga kita bisa mengerti tentang kasih dan keadilan Allah. 我们在这段经文可以看到上帝的爱和公义。 Allah tidak menyembunyikan penghukumannya terhadap Sodom dan Gomora. 上帝没有将他要惩罚所多玛和恶魔拉的 Karena 那件事 dosa di 保 Sodom 密， dan Gomora sudah luar biasa parahnya. 因为他们的罪恶已经非常的深重， Minimal ada 4 dosa di Sodom dan Gomora. 至少有4种罪， Dosa homoseksual, 就是同性恋的罪， kemudian kekerasan dan kebrutalan, 第二就是暴力和残忍的 kemudian 罪， ada ketidakadilan dan keserakahan, 然后有不公平和贪婪， dan juga penolakan akan adanya Allah. 然后最后就是拒绝 Jadi 上帝。 minimal ada 4 dosa besar di Sodom dan Gomora. 这就是所多玛和恶魔拉的4大恶极。 Namun kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan prinsip Allah di dalam menghukum kota-kota yang berdosa, 但是如果我们看到上帝如何惩罚那些有罪的城市的原则， Allah sesungguhnya memberitahu terlebih dahulu. 上帝通常会首先告 Allah 知他们， memberikan kesempatan untuk pertobatan terlebih dahulu. 上帝会给他们机会去悔改。 Masih ingatkah kisah Nuh? 你们记得挪亚的故事 Itu 吗？ juga zaman itu diberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat. 当时上帝也给他们机会悔改。 Masih ingatkah penghukuman yang akan dilaksanakan di kota Niniwe? 我们是否还记得尼尼微城市将要接受的惩罚吗？ Sehingga mengutus Nabi Yunus. 上帝将挪亚先知派到那边。 Ketika kota Niniwe bertobat, akhirnya penghukuman tidak jadi dilaksanakan. 当他们悔改的时候，上帝就不惩罚他们。 Demikian juga dengan kota Sodom dan Gomora. 所多玛和恶魔拉也是一 Sebelum 样， penghukuman dilaksanakan, Allah sudah menyatakan melalui malaikat-malaikatnya. 在上帝惩罚他们之前，上帝已经差派他的使者去告诉 Ini 他 sini 们。 berbicara tentang keadilan Allah dan kasih daripada Allah. 这告诉我们，上帝是公平和有爱的。 Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄 Di 姐 dalam 妹， kehidupan kita berkeluarga. 在我们家庭生活里 Bukan 面， tidak mungkin kita juga memiliki anggota keluarga yang kadangkala berjalan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. 有可能我们的家庭成员的行为不符合上帝的旨意， Melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. 做了一些不喜悦上帝的事。 Tugas kita adalah bagaimana mendoakan mereka. 我们的任务就是为他们祷告， Membimbing dengan hati yang berbelas kasihan kepada mereka. 以怜悯的心带领他们。
agar mereka bertobat dan terhindar daripada penghukuman daripada Tuhan. 好让他们可以悔改，避免他们受到惩罚。 Saya sudah pernah memberikan kesaksian demikian. 我曾经见证过， Anak saya yang pertama pernah melakukan sebuah kesalahan yang besar. 我的大儿子曾经犯了一个非常严重的罪。 Ya, dia melakukan kesalahannya di sekolah. 他这个错误，这个罪呢，他犯了，就是发生在学校。 Ketika dia melakukan kesalahan itu, orang tua harus dipanggil. 当他犯下那个错误的时候，家长就被请到学校。 Saya yakin dan percaya hatinya juga penuh ketakutan. 我深信当时他的心里也感到非常害怕。 Dia memberitahu kepada mamanya, 他告诉他的妈妈， mamanya juga memberitahu kepada saya. 他的妈妈就告诉了我。 Saya pergi ke kamarnya, 我到了他的房间， saya tahu dia juga takut saya marahin. 我知道他害怕我会骂 Mungkin dia 他 sudah，persiapkan hati untuk dimarah. 他可能做了心理准备要被我骂了。 Lalu saya tahu perasaannya. 然后我知道他当时是怎么样感受的， Saya berkata kepada dia, 我就对他说： ketika kamu berprestasi, 当你成绩很好的时候， Papa bangga terhadap kamu. 我为你感到骄傲。 Tetapi ketika kamu melakukan kesalahan, 当你犯下错误的时候， Papa juga tetap mengasihimu. 爸爸也依然爱你。 Dan keesokan harinya saya mendampingi anak saya berjumpa dengan guru. 第二天呢，我和我的儿子去见了老师， Dan ternyata kalimat itu senantiasa dia ingat sampai sekarang ini. 原来到今天他仍然记得那句话。 Sudah beberapa kali saya bertemu dengan dia, dia selalu mengulang perkataan ini. Saya mengingat Papa mengatakan kalimat demikian. 我每次见到他的时候，他都对我说：“我记得爸爸曾经对我说过 Bapak 这句 Ibu 话。 Saudara dikasih Tuhan. ”亲爱的弟兄姐妹， Ketika anggota keluarga kita bersalah, 当我们家人做了错的事 tidak 的时候， selamanya harus dengan amarah untuk membuat mereka bertobat. 我们不一定要用愤怒的态度使他们 Firman 悔 Tuhan 改。 kadang-kala menginginkan kita dengan hati yang penuh kasih mendidik mereka. 上帝的话语提醒我们要以爱心去教育他们。 Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄 Allah 姐 yang 妹， kita sembah Allah yang adil. 我们所敬拜的上帝是公义的上 Tetapi 帝， Allah yang kita sembah juga Allah yang penuh kasih. 但是我们敬拜的上帝也是充满爱的上帝。 Demikian juga lah yang harus kita lakukan bagi anggota keluarga kita. 我们对待我们的家庭成员也应该如此。 Dan yang terakhir, 最后一点， di dalam nas firman Tuhan yang kita baca tadi, 我们刚才所读的经文里， kita belajar satu kebenaran yang sangat penting, 我们学习到一个非常重要的功 yaitu 课， tentang pentingnya ketekunan dalam berdoa. 就是横切祷告的重要性。 Negosiasi antara Abraham dengan Tuhan dimulai dari 50 orang. 亚伯拉罕和上帝的谈判从50个人开始， Turun 45 orang. 降到45个 Turun 人， sampai 40 orang. 降到40个人， Terus turun sampai 10 orang. 最终降到10个人。 Sesungguhnya ini berbicara tentang ketekunan di dalam hal berdoa. 其实这讲述关于横切祷告的事。 Demikian juga di tengah-tengah keluarga kita. 我们在家庭当中也是如此。 Allah menghendaki kita juga tekun berdoa. 上帝要我们殷勤横切的祷告。 Ketika kita tidak tahu Tuhan menjawab doa kita atau tidak, tetap tekun berdoa. 当我们不知道上帝是否已经回应了我们的祷告，我们依然 Sampai 横切的 berapa 祷告。 kali kita berdoa? 我们要祷告几次呢？ Ya, Alkitab tidak memberitahu pada kita batasnya 3 kali atau 4 kali saja, tidak. 圣经没有告诉我们要祷告3次、4次或者几次， Tetapi firman Tuhan katakan berdoalah dengan tidak jemu-jemunya. 但是上帝的话语告诉我们要不断的祷告。 Tuhan Yesus di Taman Getsemani berdoa 3 kali doa yang sama. 在客西马尼园，主耶稣祷告了3件同样的祷告。 Rasul Paulus ketika dia sakit, dia berdoa duri dalam daging itu 3 kali doa yang sama. 使徒保罗当他为他肉里面的刺祷告的时候，他也祷告了3次。 Demikian juga di dalam kehidupan berdoa kita. 在我们祷告的生活当中 Ketika 也是 kita 如此。 berdoa bergumul terhadap satu keadaan dan kondisi.
当我们面对某种困难而我们祷告的时候， Jangan cepat menyerah. 我们不要那么容易的放弃。 Numpang tanya. 请问 Ketika Bapak Abraham sudah berdoa, kalau meminta pada Tuhan ada 10 orang saleh saja supaya kota Sodom dan Gomora jangan dihukum. 当亚伯拉罕祷告，如果有10个虔诚的人存在在那个城市，那个城市就不受惩罚的时候， Dan Tuhan katakan ternyata tidak ada 10 orang ada di sana. 而上帝回应他，原来那个城市没有10个虔诚的人。 Numpang tanya, 请问 apakah Abraham sudah berhenti memohon kepada Tuhan? 亚伯拉罕就停止对上帝祈求吗？ Saya yakin dan percaya Abraham tidak berhenti. 我深信亚伯拉罕没有停止祷告， Dia tidak putus asa. 他没有放弃， Dia terus berdoa untuk keluarganya, yaitu keluarga Lot dan keluarganya. 他坚持为他的家人，就是罗德和他的家人祷 Sampai 告。 akhirnya sebelum kota Sodom dan Gomora dimusnahkan, Tuhan mengutus 2 malaikat. 直到最终所多玛和俄摩拉要被毁灭的时候，上帝差派了2个天使， Dan 2 malaikat itu datang untuk menyelamatkan keluarga Lot. 而那个2个天使来了，也要救罗德和他的家人。 Hanya saja istri Lot yang tidak mendengar nasihat daripada malaikat waktu itu akhirnya menjadi tiang garam. 只是当时罗德的妻子因为不听劝，就成了盐柱。 Adakah dukungan Alkitab tentang hal ini? 这里有没有圣经上的支持呢？ Kejadian 19 ayat 29 memberitahu pada kita. 我们来看创世纪19章29节。 Kejadian 19 ayat 29 memberitahu pada kita. 创世纪19章29节说： Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan, menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikannya itu. 当上帝毁灭平原屠城的时候，他纪念亚伯拉罕正在倾覆罗德所住之城的时候，就打发罗德从倾覆之中出来。 Dari sini memberitahu kepada kita. 在这段经文告诉我们说， Sekalipun Abraham tahu tidak ada 10 orang saleh di kota Sodom dan Gomora. 即使亚伯拉罕知道在所多玛和俄摩拉没有10个虔诚的人， Dia tidak menyerah. 他没有放 Dia 弃， terus berdoa pada Tuhan supaya keluarga Lot diselamatkan. 他坚持的祷告下去，要罗德和他的家人能够得救， Dan Tuhan mendengar doanya. 而上帝应允了他的祷告。 Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Apakah kita bisa menjadi Abraham di zaman sekarang ini di tengah-tengah keluarga kita? 在我们现代的生活里，在我们的家庭中，我们是否能够当成一个亚伯拉罕呢？ Apakah langkah-langkah praktis yang kita bisa lakukan untuk berdoa bagi keluarga kita? 我们可以采取什么实际的行动来为我们的家人祷告呢？ Maukah kita menetapkan satu waktu yang kita lakukan setiap hari berdoa bagi keluarga kita? 我们可否拿出一段特别的时间来为我们的家人祷告呢？ Saya bersama dengan istri setiap malam berdoa bersama-sama. 牧师和牧师的妻子每天晚上都一起祷告。 Dan saya rindu juga setiap kita yang sudah berkeluarga, mari berdoa bersama-sama dengan pasangan hidup kita sebelum kita istirahat dan tidur. 我盼望我们每个有配偶、有家庭的人，在睡觉之前可以一起的祷告， Berdoa dengan tekun apa yang menjadi kebutuhan di dalam keluarga kita. 为家庭的需求恒切的祷告。 Tuhan Yesus memberkati. 上帝祝福我 Mari 们， kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, pada saat ini kami juga rindu melalui kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kami untuk berdoa bagi keluarga kami. Khususnya juga untuk anggota keluarga yang mungkin saja belum mengenal kebenaran daripadamu. Tuhan, tolong kami juga untuk bagaimana memiliki hati seperti hati Tuhan, untuk belajar dan meneladani Bapak Abraham, untuk terus tekun di dalam doa kami. Terima kasih surga, pada saat ini kami akan bersama-sama memanjatkan doa. Bapa, dengarkan doa kami yang kami sampaikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.